tajuklah yang sesuai untuk mengisi subuh kita Sabtu. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas kelapangan Ustaz untuk bersama kita subuh ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalahi wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu dengan beberapa darjat. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Masjid Al-Muttaqin, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tidak lupakan Fadil Ustaz Suhaimi Latif, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita pada Allah kerana masih lagi diberikan oleh Allah dengan nikmat. Antara nikmat besar yang Allah bagi pada kita, iaitulah kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kerana itu apabila kita bangun daripada tidur, maka kita diajar untuk kita melafazkan kalimah syukur kita pada Allah. Sebab tu bila kita bangun tidur, maka kita akan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Karena itu kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, kita tidur itu simbolik kita mati. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita tidur itu simbolik kita mati. Kan kita tidur, kita tak sedar apa kan. Sedar-sedar kita bangun nak bangkit subuh kan. Kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna an-nauma mislul maut. Ketahuilah sesungguhnya annan nauma, sesungguhnya tidur, mislul maut, umpama mati. Wal yaqazata mislu ba'thi, dan kamu bangun daripada tidur umpama kamu akan dibangkitkan oleh Allah daripada kubur. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, tidur kita ini umpama mati. Dan bila kita bangun daripada tidur umpama kita akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari kubur nanti. Maka kita mengucapkan syukur kerana Allah menghidupkan kita. Dan dalam masa yang sama kita melaksanakan farduan kita, amalan kita kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita dengan iman dan juga matikan kita dalam keadaan beriman kepadanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada bulan Rabiul Awal. Kita masih lagi berada dalam bulan yang juga disebut Rabiul Anwar. Kerana bulan Rabiul Awal ini bulan yang cukup istimewa. Kalau kita birthday kita akan rasa happy ataupun kita akan rasa istimewa hari tersebut kerana hari kelahiran kita. Bahkan Abu Lahab, pak saudara Nabi yang kufur pada Allah, tatkala mana kelahiran baginda Nabi SAW, maka Abu Lahab rasa seronok dengan kelahiran Muhammad SAW. Maka kata ulama, di antara sedikit kelebihan yang diberikan kepada Abu Lahab ni tuan-tuan, ada satu surah yang Allah abadikan dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, maka celakalah dua tangan Abu Lahab. Kita tahu bagaimana
Kisah Abu Lahab ini yang cukup menzalimi Rasulullah, yang cukup anti dengan Islam. Tetapi apabila Nabi SAW lahir dan setiap hari Isnin dia diberikan keringanan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita manusia yang beriman pada Allah dan kita seronok dengan kelahiran Nabi, insya-Allah semoga kita akan dapat bersama dengan Nabi SAW di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni kita kena banyak selawat pada Nabi. Kita kena banyak memperingati sejarah sirah Nabi. Kita kena banyak memperingati fadail, kelebihan yang ada pada Nabi. Dan kita kena banyak memperingati syama'il, ataupun kita kena banyak membaca syama'il, kesempurnaan yang ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam surah Al-Ahzab tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya pada kamu, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, merupakan satu contoh ikutan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, kepada mereka-mereka yang mengharapkan rahmat daripada Allah, dan juga mereka yang menanti kedatangan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Tentang ayat ini kita selalu dengar dan kita selalu baca, yang menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya Nabi SAW mempunyai kelebihan yang cukup besar, melebihi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, iaitulah Rasulullah ini merupakan ikutan yang terbaik. Kata Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala, uswatun hasanah ini iaitu dah dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan dan kehidupan Nabi SAW, maka kita kena jadikan contoh. Barangkali tuan-tuan dah sambut Maulidur Rasul, tapi kita sebut lagi tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita bersungguh-sungguh untuk nak mengikut segala apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kita berada pada akhir zaman pada hari ini. Tuan-tuan, ayat ini juga, kata sebahagian ulama tafsir, ayat yang Allah turunkan supaya mana nak menunjukkan ataupun nak memperingati kepada para sahabat supaya mengikut contoh Nabi di dalam peperangan Ahzab. Sebab tu kita baca dalam sirah, peperangan Ahzab ini berlaku dalam bulan Syawal tahun 56 Hijrah itu. Yang dalam bulan Syawal, yang dalam peperangan Ahzab ini kita tengok bagaimana Rasulullah bersama dengan para sahabat berdepan dengan ujian yang cukup getir. Rasulullah bersama dengan para sahabat menggali parit sebagai persediaan nak menghadapi musuh. Yang Islam yang pada ketika itu seramai 3,000 orang nak melawan musuh 10,000. Maka ayat ini turun bersempena kena jadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan. Sebab tu Rasulullah bersama-sama dengan para sahabat menggali parit. Ketika mana Rasulullah melihat ada di antara sahabat yang letih. Kan? Macam biasalah, Rasulullah pun manusia biasa, para sahabat pun manusia biasa. Ketika mana Rasulullah tengok para sahabat dalam keadaan yang letih sedang menggali parit, maka kata Rasulullah kepada sahabat, apa kata Rasulullah? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi, yang kekal, melainkan kehidupan akhirat. Faghfiril ansari wal muhajirah, maka ampunlah orang Ansar, maka ampunlah orang-orang muhajirin. Tatkala mana orang-orang muhajirin, sahabat daripada Ansar, sahabat daripada muhajirin, mendengar doa yang diungkapkan oleh Nabi SAW, maka kata mereka, nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abadan. Dan kami berjanji setia dengan Muhammad SAW, kata orang Ansar dan orang Muhajirin, 'alal jihad ma baqina abadan, dan kami akan berada dalam perjuangan ini, jalan ini,
sekira-kira mana umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Sebab tu kita tengok dalam peristiwa perang Ahzab ataupun perang Khandaq, maka bersatunya orang-orang Yahudi Quraisy dalam mana menentang Islam. Dan dalam kita takbir raya kan, kita selalu baca takbir raya kan. Takbir raya kita akan takbir antara lafaz takbir raya kita, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah ni wahdah. Allah ni Maha Esa. Kan? Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa wa'dah, yang telah membenarkan janji dia. Dalam lafaz takbir raya kita kan. Wa nasara 'abdah, yang telah membantu hamba-hambanya. Wa a'azza jundah, yang telah memberikan kemuliaan kepada tentera-tentera Ahzab. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang telah mengalahkan tentera Ahzab. Sebab tu dalam lafaz takbir raya kita akan takbir dalam masa sama kita memperingati sejarah peperangan Ahzab, iaitulah peperangan yang diberikan kemenangan oleh Allah kepada tentera Islam. Kerana itu Nabi dijadikan role model bagaimana kesabarannya Nabi nak berdepan dengan musuh. Begitulah juga para sahabat radhiyallahu ta'ala hum jami'an kena mencontohi sifat sabar yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibn Katsir juga, uswah hasanah ini kita kena jadikan setiap perkataan, perbuatan, kehidupan Nabi contoh ikutan dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, Rasulullah ni walaupun Rasulullah dah tak ada, kemuliaan, dakwah, perjuangan, ilmu, segala apa yang Nabi tinggal hidup dengan manusia. Sebab tu kalau kita nak sebut kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi banyak tuan-tuan. Mukjizat yang Allah Ta'ala tinggalkan kepada umat Nabi kita sampai akhir zaman, Al-Quran. Al-Quran ni, yang kita boleh pegang mushaf Al-Quran ni, mukjizat yang Allah beri pada Rasulullah. Kan? Waktu Rasulullah hidup, mukjizat Nabi ni banyak tuan-tuan. Kalau kita baca dalam sirah, mukjizat Nabi banyak. Bila Rasulullah wafat, mukjizat-mukjizat yang tadi habis. Tapi Quran kekal sampai hari kiamat. Kan? Sebab tu kita bisa dengar mukjizat Nabi yang banyak tuan-tuan. Pernah keluar air daripada celah-celah jari Nabi. Keluar air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Kalau tak silap, peristiwa itu berlaku di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tempat kita, kalau kita buat umrah, antara tempat kita miqat kan. Antara tempat kita miqat macam Tanaim, macam di, kalau daripada Madinah nak pergi ke Mekah, di Bir Ali ya, Bir Ali. Peristiwa tersebut berlaku di Hudaibiyah. Air keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Para sahabat mengambil wuduk dan juga para sahabat minum daripada air yang keluar daripada celah jari Nabi. Pernah satu ketika dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan hijrah, satu ketika Nabi rasa lapar. Sebab tu Rasulullah ni, Nabi ni macam manusia biasa. Kalau kita mengaji tauhid, dia ada sifat wajib bagi Rasul kan. Apa dia tuan-tuan? Yang apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah kan. Dan kita mengaji tauhid juga, dia ada juga sifat harus bagi Rasul. Apa dia sifat harus bagi Rasul? Iaitulah Rasul juga macam manusia kita, macam biasa juga. Cuma tak melampau macam kita. Contohnya Rasul juga makan, minum, berkahwin, tidur, berniaga, berjalan kaki ke pasar. Itu sifat yang harus bagi Rasul. Sebab tu dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi sedang meneruskan perjalanan hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi rasa lapar, Nabi singgah di sebuah rumah, nama dia Ummu Ma'bad. Iaitulah nama dia Atikah. Ketika mana Nabi singgah tadi, Nabi pun menyatakan tujuan nak minta sedikit makanan. Kok-koklah ada kurma, daging, sikit daging untuk Nabi lapik perut, nak meneruskan perjalanan hijrah.
Maka bila mana disebut oleh Rasulullah kepada tuan rumah, maka tuan rumah tu kata, minta maaf tuan, rumah saya ni tak ada apa, saya miskin, orang miskin, tak ada apa. Kalau ada pun seekor kambing, dah seekor kambing pula, lepas tu dalam keadaan yang cukup tua. Tua pula tak keluar susu dah. Dah tak keluar susu pula, kurih pula tu. Gitu. Maka bila Rasulullah melihat kambing yang ada kepada tuan Atikah ataupun Ummu Ma'bad tadi, maka Rasulullah pergi ke kambing tadi. Maka Rasulullah mengusap kantung kambing tu kan. Dan peristiwa ini dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Rasulullah usap, tak semena-mena penuh kantung kambing tadi dengan susu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil bekas, dipegahnya susu, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana balik yang suami kepada Atikah, suami Atikah bertanya, wahai isteriku, apakah yang berlaku di rumah kita ni? Kerana dia melihat kambing yang dah sebelum ni kurih, lepas tu tak keluar susu, dah tua pula tu, tiba-tiba penuh dengan susu. Maka Atikah menceritakan kepada suami dia, tadi rumah kita didatangi oleh seorang, sifat dia begini-gini, perwatakan dia begini. Sampai satu tahap suami dia tidak bersabar-sabar nak bertemu dengan lelaki tersebut. Dan akhirnya suami kepada Atikah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah. Sebab tu kita tengok mukjizat Nabi, walaupun orang tak bertemu dengan Nabi, orang boleh masuk Islam. Hebat. Apa lagi mukjizat Nabi? Antara mukjizat Nabi, pernah satu ketika Nabi semayang bersama sahabat. Kita tahu Nabi ni, Rasulullah ni imam. Waktu Rasulullah sakit baru digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Waktu Rasulullah semayang, Rasulullah jadi imam, Rasulullah tengok depan, Rasulullah sebut, sawu sufufakum, wahai sahabatku, lurus dan rapatkan saf kalian. Aku dapat melihat kalian di belakang sebagaimana aku melihat kalian di depan. Walaupun Rasulullah, contoh kalau lagi imam kan, kalau contoh Imam Razak tak balik belakang, kita tak tahu sah para sahabat kan, kita tak tahu. Kita manusia biasa mesti kita kena balik belakang baru tahu. Tapi Rasulullah dia tak balik belakang. Rasulullah kata apa? Rapat dan lurus dan rapatkan saf kalian. Aku dapat melihat kalian di belakang umpama aku melihat kalian di depan. Manapun walaupun Rasulullah tak balik belakang, tapi Rasulullah tahu, Rasulullah nampak. Itu mukjizatnya Allah bagi pada Rasul. Banyaklah peristiwa Rasulullah belah bulan, peristiwa pokok dan batu beri salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita pernah tak makcik-makcik? Pernah tak orang bagi salam? Assalamualaikum makcik, apa khabar, sihat ke? Tak ada. Bukan kata ni, saya ni tak ada. Kita manusia biasa. Sebab mukjizat ni, kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, amrun khariqun lil'adah, iaitulah perkara yang bersalahan dengan adat yang Allah bagi pada Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala tak bagi pada manusia biasa macam kita. Itu kemuliaan yang ada pada Rasulullah. Dan Quran ini iaitulah peninggalan Nabi SAW yang kita kena ambil dan kita kena beramal dalam kehidupan kita, dan insya-Allah semoga Quran juga memberikan syafaat kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada pagi ini juga saya nak sebut, kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita juga kena sambut Maulidur Risalah. Yang ni poin penting yang saya nak sebut pada pagi ini. Kerana Nabi itu bukan sekadar Nabi dilahirkan oleh Allah. Bahkan bersama dengan kelahiran Nabi, itulah juga risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Sebab tu kita tengok bagaimana ujian hebat yang Nabi terima di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Kerana apa? Kerana risalah yang dibawa oleh Nabi. Waktu Nabi lahir, semua orang seronok. Tapi bila Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah umur 40 tahun, waktu itu Nabi bertukar profession daripada saleh menjadi musleh. Waktu itu Nabi menerima risiko dan rintangan yang besar. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, tuan-tuan, sedih kita. Antara dalam peristiwa Taif. Peristiwa Taif ni, tuan-tuan, peristiwa yang kalau kita baca dalam sirah, kita hayati, sedih kita, tuan-tuan. Sedih kita, tuan-tuan. Kalau kita cerita tu sedih kita, tuan-tuan. Waktu Nabi berdepan dengan ujian yang cukup getir, Nabi berada dalam kebun kurma, Nabi meredah tangan minta pada Allah. Sedih kita. Sebab tu, tuan-tuan,
ketika mana Nabi menjadi pendakwah, saya nak kongsi sikitlah pendakwah kan. Ketika mana Nabi menjadi pendakwah, muslih, ajak orang lain beriman pada Allah, ajak orang lain mana bertakwa pada Allah, berada pada jalan Allah, ajak orang lain mana yang menyembah Allah, maka Nabi berada ataupun Nabi berdepan dengan ujian-ujian yang besar. Sebab tu di Darun Nadwah, ketika mana orang-orang Quraisy berbincang macam mana nak buat pada Nabi ni, maka diberikan idea-idea. Dan akhirnya satu idea yang diterima iaitulah kita kumpulkan seluruh pemuda Quraisy dan orang-orang Quraisy dan bunuh Nabi sekaligus. Waktu itu mereka tidak boleh maknanya claim siapa yang bunuh kerana ramai-ramai bunuh Rasulullah sampai tahap itu. Maka dalam peristiwa perbincangan Darun Nadwah itu juga ada iblis yang bersama bersekongkol dengan perancangan yang telah dibuat oleh Quraisy. Sebab tu bila Nabi berada di Mekah ni, ujian Nabi cukup besar, tuan-tuan. Besar ujian Nabi, hebat. Kita dah selalu dengar dah. Persepsi Nabi ini majnun itu biasa. Sampai satu tahap, satu ketika pernah seorang daripada Yaman, nama dia Dhimat Al-Azdi. Dhimat Al-Azdi ni dia datang daripada Yaman ke Mekah kerana dia dengar orang Mekah kata di Mekah ini ada seorang yang majnun, nama dia Muhammad. Gila. Mana dia datang? Kenapa? Kerana Dhimat Al-Azdi ini mempunyai satu kepakaran. Dia kalau dia hembus orang, dia rawat orang, insya-Allah sembuh. Kan? Insya-Allah sembuh. Macam kita kata perawat-perawat gitu kan. Yang ada. Insya-Allah kan. Kan? Kalau di Manjui ada sahabat saya Ustaz Syawal. Kalau di Meru ni ada kan sahabat-sahabat kita dari Darus Syifa kan. Hembus. Ataupun ruqyah syar'iyah. Kita jampi kan, membaca ayat-ayat Quran dan sebagainya kan. Jadi dia datang daripada Yaman sampai Mekah, dia duduk depan Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, aku ni kalau aku rawat orang dengan rawatan aku tadi, insya-Allah Allah Taala akan berikan penyembuhan fi yadayya, iaitu di tanganku, insya-Allah akan diberikan sembuhan. Maka dia datang semata-mata mendengar orang Quraisy kata di Mekah ni ada seorang nama dia Muhammad, dia majnun. Maka Dhimat Al-Azdi ini dia ada kepakaran kalau dia merawat insya-Allah sembuh. Maka bila dia datang betul-betul bertemu dengan Nabi, maka dia menyatakan hasrat nak berubat Nabi. Kita tengok tuan-tuan, persepsi yang telah dibuat oleh kafir Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad ini gila. Tapi bila Dhimat Al-Azdi ini betul-betul berada di hadapan Nabi, kita tengok, Masya Allah, hebatnya akhlak yang ada pada Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Rasulullah tak kata apa lagi waktu yang Dhimat Al-Azdi ini sebut yang persepsi yang Nabi Muhammad ini seorang yang gila. Kita hari ini tuan-tuan, kalau orang kata kita gila, siap kita. Kan? Sekarang ni ada macam-macam kan, Facebook apa semua kan. Marah kita tuan-tuan. Orang kata kita gila, mesti kita marah punya. Kan? Bukan kata marah, mana siap-siap kita update Facebook, silap-silap kita sumpah lah apalah. Dhimat Al-Azdi berada di hadapan Rasulullah. Bila mana dia kata nak berubat Rasulullah sebab gila tadi, maka di antara ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian bagi Allah. Nahmaduhu, dan kami memujinya, ya Allah, memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadanya, kepada Allah. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa-siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka orang itu tidak diberikan kesesatan. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa-siapa yang sesat, fala hadiyalah, maka orang itu tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amma ba', kata Rasulullah.
Bila mana Rasulullah sebut begitu, kata Dhimat Al-Azdi yang asal nak merawat Nabi kerana dia dengar orang Mekah kata Nabi ini gila, Dhimat Al-Azdi kata apa? Dia kata laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara ma sami'tu mislu qaulika. Sesungguhnya sebelum ini aku pernah dengar kata-kata tukang-tukang dukun, aku pernah dengar kata ahli sihir, aku pernah dengar kata-kata penyair. Ma sami'tu qaula misluka, dan aku tidak pernah mendengar kata-kata seumpama kamu. Boleh tak ulang lagi? Maka dalam peristiwa itu Rasulullah ulang lebih kurang 3 kali. Bila Rasulullah sebut yang innal hamdalillah tadi semua 3 kali, maka kata Dhimat Al-Azdi, inna ubayyukallah fil Islam, sesungguhnya aku berbai'ah kepada kamu, aku menerima Islam. Kita tengok tuan-tuan, pada awal dia Dhimat Al-Azdi ni nak merawat Rasulullah kerana dikatakan Rasulullah ni gila. Bila sampai saja depan Rasulullah, Rasulullah sebut ayat tadi innal hamdalillah semua tu, maka akhirnya Dhimat Al-Azdi ini beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekadar itu, dalam hadis menceritakan, hadis tadi panjang, dalam hadis menceritakan bagaimana bukan sekadar Dhimat Al-Azdi yang datang daripada Yaman yang peluk Islam, bahkan satu kampung peluk Islam, tuan-tuan. Satu kampung peluk Islam. Sebab Dhimat Al-Azdi ini dipangkat besar, macam 54 lah. Anak-anak buah dia, orang kampung dia, semua peluk Islam. Kerana apa? Kerana Dhimat Al-Azdi peluk Islam. Sebab tu hebatnya, besarnya tuan-tuan, kita tengok akhlak Nabi. Sebab tu dalam dakwah ni tuan-tuan, maka kita kena doa semoga dengan apa yang kita buat menunjukkan akhlak Islam yang kita buat, contoh ikutan yang terbaik yang kita tunjukkan, semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk Islam. Kami tuan-tuan guru-guru dakwah Ipoh ni, kami ada 10 orang. Antara job scope kami ni kira kena buat program di lapangan lah. Contohnya masuk, antara yang biasa kita buat program dengan gelandangan dekat The Store. Tuan-tuan tahu The Store lama tu, dekat Pawagam tu kan? Tahu tak? Dekat apa? Pizza Hut, KFC tu kan? Tu, situ memang banyak gelandangan. Kan? Antara yang biasa kami buat memang bagi makan, dan tu kita menyantuni, bagi tazkirah sikit. Dan sebelum ambil makanan tu kita baca doa dulu. Kan? Pernah satu ketika tu kan, kita kata okey, sebelum nak bagi makan tu kita buat ucapan sikit berterima kasih kepada penyumbang.